Orang kita memang menguasai data dan menjalankan kempen pilihan raya itu dengan terurus. Sebab itu saudara-saudari, di belakang tabir sejak 2-3 tahun yang lepas, kita membangunkan satu aplikasi. Aplikasi yang bagi saya cukup penting kerana ia menggabungkan semua kempen dan juga gerak kerja pilihan raya kita atas satu platform. Okay. Mungkin ada yang beritahu apalah hebat sangat soal app semua ni. Semua ada app. Dia bukan soal app, saudara-saudari. Dia soal memperbaharui cara kita berkempen untuk memenuhi beberapa syarat asas untuk menang pilihan raya. Pertama, gerak kerja itu mestilah boleh diukur. Dan ukuran gerak kerja itu mestilah telus daripada peringkat yang paling bawah sampai peringkat yang paling atas, sampai presiden. Sebabnya begini, masalah yang ada dalam mana-mana parti politik, termasuklah keadilan sebelum ini, ialah bila nak masuk pilihan raya, semua bakal-bakal calon cakap dia maha hebat. Semua cukup hebat. Saya turun ke bawah telah buat 800 program dalam 2 minggu. Korang gelak, aku selalu dapatlah benda-benda macam ni. Tak pernah ada Facebook, tiba-tiba tiap-tiap hari dia spam orang dengan Facebook dia. Saya ingat lagi, 2-3 pilihan raya yang lepas kan, bila nak masuk musim pilihan raya ni, saya duduk dekat kondo. Jadi surat itu akan dihantar dalam mailbox dekat bawah. Bila dekat dengan pilihan raya, memang pengurusan kondo saya naik sakit hati kat saya sebab surat yang datang dalam sampul-sampul tebal ni terlalu banyak, tak ada tempat, tak muat nak masuk dalam mailbox saya. Sebab apa dia? Bakal-bakal calon tiap-tiap minggu menghantar CV tebal mengalahkan tesis. Kalau hantar sekali tak apa, tiap-tiap minggu kau hantar. Baca ni segala benda dia buat. Kalau saya baca tu, dia tak payahlah bertanding kursi DUN, baik bertanding Presiden Amerika terus. Dah hebat macam tu dah, kan? Masalah yang ada dalam mana-mana parti politik di dunia ini, bila sampai ke nak masuk pilihan raya, semua merasakan mereka lah yang paling hebat untuk jadi calon. Saya hormati itu. Cuma kalau saudara-saudari berada di tempat saya dan Datuk Seri Anwar nak pilih calon ni, letih kita. Untuk berlaku adil kepada semua, kita kena pastikan bahawa calon-calon yang kita nak tampilkan itu adalah calon-calon yang betul-betul bukan saja gebang buat kerja, tapi ada bukti dan bukti itu boleh disahkan dengan pengundi biasa yang memang dia ini berkesan buat kerja di bawah. Sebab soal pemilihan calon adalah satu harapan dan kehendak rakyat kepada keadilan supaya kita perbaiki rekod lama kita. Memang pedihlah dengar orang duk marah keadilan, kata parti lompat, macam mana kamu pilih calon. Memang pedih sebenarnya. Saya selepas Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004, saya menyertai parti di awal penubuhan dan terus berada dalam barisan kepimpinan. Mula sebagai exco pemuda masa itu. Dan umur 26 saya terus jadi ahli majlis pimpinan tertinggi pada umur yang paling muda. Keanggotaan yang paling muda masa itu. Kemudian Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004. Jadi saya pun kata, dan terima kasih, saya tak berminat, Datuk Seri Anwar dah keluar. Jadi saya pun balik teruskan dengan kerjaya saya di korporat lah. Sehinggalah Datuk Seri Anwar pujuk balik untuk, cuma saya kena scam lah. Yang tu saya ungkit sampai sekarang kan. Sebab masa itu Datuk Seri Anwar pujuk saya, dia kata, dia tahu saya memang tak minat politik daripada muda. Saya kenal Datuk Seri Anwar ni daripada umur 17, tingkatan 5. Saya memang tidak minat politik. Sebab saya tidak ada kesabaran macam orang politik ada.
Orang politik, dia boleh buat, macam saya katalah, dia boleh hantar CV dia yang tebal tesis tu tiap-tiap minggu. Gila lah. Saya tak ada macam tu. Saya akan kira ni membazir, post mahal, print mahal, buat apa? Jadi Datuk Seri Anwar, saya ingat tahun 2009, pujuk saya, dia kata, tak apalah. Saya minta 2 tahun saja. 2 tahun, datang, saya jadi Chief of Staff Datuk Seri Anwar. Dan pada masa yang sama, saya jadi CEO Pejabat Ekonomi kerana pada ketika itu, Pakatan Rakyat baru menang 5 negeri. Jadi perlukan satu pasukan yang boleh mula membangunkan dasar-dasar yang boleh dikaitkan supaya orang kenal keadilan dan pakatan pada ketika itu. Kalau tidak, orang kata, kamu ni nak buat apa? Parti-parti ni apa beza kamu? Sebab itu saya dipanggil dan saya ingat sebab Datuk Seri Anwar kata, tak apalah, jangan bimbang, kamu tak payah jadi ahli politik, tak payah tampil ke depan pun. Hanya tumpu kepada membangunkan dasar-dasar dan program-program yang boleh membantu pakatan untuk mentadbir negara. Saya pun okeylah, saya ingat okeylah. 2 tahun, lepas tu saya balik semula ke korporat kan. Tak jadilah kan, lepas 2 tahun aku masuk lokap. Nak masuk korporat apa kan. Tapi saya ingat, sebaik saya masuk 2-3 bulan, krisis pertama paling besar yang dilalui oleh parti ialah apabila berlaku lompat di Perak dahulu. Calon kita 2 orang lompat, oleh sebab itu jatuh kerajaan Pakatan Rakyat di Perak pada ketika itu. Kemudian seterusnya berlaku lagi, ahli-ahli parlimen kita pula lompat lagi. Bayan Baru lompat, Padang Serai lompat. Siapa lagi lompat nama situ? Padang Serai, Bagan Serai. Jadi Kulim Bandar Baru lompat masa tu. Pakai je kopiah, lompat juga. Jadi daripada tahun 2010, kita berhadapan dengan kemarahan dan kekecewaan rakyat. Kerana masuk pilihan raya, mereka pilih calon-calon ini atas landasan keadilan, tiba-tiba kena khianat. Jadi akhirnya orang kata, selain daripada orang kecewa, kita terpaksa berdepan dengan satu soalan yang layak dan berhak rakyat tanya. Soalannya ialah, macam mana kamu pilih calon ni? Kamu pilih-pilih, lepas tu dia lompat. Lepas tu boleh kena beli. Jadi sangat sukar dalam tempoh 1-2 tahun selepas 2010 itu untuk kita membina kembali keyakinan rakyat. Saya ingat, saya masa itu masuk kampung, masuk bandar, menerangkan soal NFC, lembu, kondo tahun 2011-2012. Rakyat setuju dengan kita. Rakyat marah dengan UMNO, tapi rakyat tanya, apa jaminan kamu ada kalau kami percaya sekali lagi lompat itu tidak akan berlaku? Ada pembaharuan-pembaharuan yang parti telah buat sebenarnya. Contohnya dalam pilihan raya umum yang lepas, calon-calon parti perlu menandatangani perjanjian supaya bila masuk dalam pilihan raya, kalau kamu lompat, maka kamu kena bayar. Itu yang Zuraida sekarang tengah berdepan. Saya berdoa lah kan, supaya kita menang dan nanti kalau ditakdirkan kita menang dapat 10 juta, saya dah akan berkira ni kan. Saya akan maklumkan dan bentangkan, dan ni dengar ni, orang luar dengar kan. Saya akan maklumkan dan bentangkan, kalau dapatlah 10 juta itu kan, itu hak parti 10 juta kan. Tapi kita nak minta 2 juta untuk buat kenduri rakyat satu Malaysia. Pembaruan itu berlaku. Dan ada baiknya. Cuma 2018 dahulu pun ada masalah. Kalau orang tanya, kenapa ni ada perjanjian tapi masih lagi lompat? Azmin lompat,
Saifuddin Abdullah lompat. Siapa lagi lompat? Aku dah lupa dah. Saya tahu kenapa, apa masalah dia. Tak apa, lepas ni aku nak pergi Batu Pahat cari dia. Tiba-tiba pergi Batu Pahat kan. Saya tahu sebab apa. Sebabnya ialah bongkaknya sebahagian daripada mereka ini, sementara semua calon lain tanda tangan perjanjian dengan parti, mereka tak tanda tangan, saudara-saudari. Sebab dia rasa dia hebat. Azmin. Menteri besar, bakal Perdana Menteri. Dia tak nak. Zuraida juga ngok, pergi sign kan. Orang lain semua sign, dia tak sign. Sebab itu bukan semua kita boleh saman. Ada yang kita boleh saman dan ada yang terlepas. Akibatnya bila Sheraton Move itu berlaku, sekali lagi dan kali ini lebih parah, kita berdepan dengan kemarahan rakyat. Macam mana kamu pilih calon? Tak tahu kau. Kau nak tanyalah pimpinan parti, kita nak buat macam mana? Saya ambil contoh Kamarudin Jaafar, Bandar Tun Razak. Pijak semut tak mati. Kalau jumpa ni baik betulnya, ya. Oh dulu Setiausaha Agong PAS. Kalau ikut rekod ni memang dosa pun kurang berbanding dengan kita. Jadi kalau nak marah pimpinan, betul lah kita rasa tak sangka lah, takkan lah. Kamarudin Jaafar bercakap ni cukup lembut saudara-saudari kan. Sebab itu saudara-saudari, nak masuk pilihan raya kali ini, satu perkara yang jadi tanggungjawab besar saya untuk membantu Datuk Seri Anwar ialah memastikan calon-calon kita itu benar-benar calon yang layak kita ketengahkan untuk rakyat.